Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada adik-adik ke kelas sains kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar topik sains untuk tahun 5, unit yang kedua. Topiknya adalah manusia. Okey, apabila adik-adik lihat kepada gambar yang ditunjukkan dalam buku teks, adik-adik boleh rujuk buku teks sains tahun 5 pada muka surat 19 kalau adik-adik tak nampak. Okey, jadi ini tajuk kita akan belajar hari ini. Okey, lihat pada gambar yang menunjukkan situasi beberapa orang budak lelaki sedang bermain permainan di taman perumahan mereka. Situasi ini menunjukkan bahawa Chan terjatuh kerana terlanggar akar pokok yang besar semasa mereka bermain. Nampak tak? Didapati Chan mengalami kecederaan pada bahagian betis dia. Boleh? Betis ke lutut? Okey. Ekoran daripada kecederaan itu, Ibu Chan membawa Chan untuk melakukan imbasan sinar X untuk melihat sama ada keadaan kaki anaknya okey ataupun tidak. Okey. Jadi ini nak menunjukkan bahawa hari ini kita akan belajar berkenaan dengan rangka manusia. Rangka manusia. Okey. Sekejap Okey, kita teruskan kelas kita. Seterusnya, okey, rangka manusia. Sistem rangka manusia dan fungsinya. Okey, kalau kita lihat pada keadaan seekor cacing. Ini cacing. Nampak tak? Sekejap Okey, nampak tak ini cacing? Tengok pointer cikgu ni. Pointer cikgu yang warna merah ni. Okey, kita lihat pada seekor cacing. Kenapa cacing tidak dapat berdiri tegak seperti manusia? Ya, kerana cacing tidak mempunyai tulang-tulang seperti manusia. Hidupan seperti manusia, kita adalah manusia. Hidupan seperti manusia mempunyai sistem rangka. Yang mana sistem rangka ini membolehkan manusia mempunyai bentuk tubuh. Boleh? Okey, cikgu baca sikit dia punya ayat buku teks ni. Tulang-tulang di dalam tubuh manusia membentuk satu sistem yang dikenali sebagai sistem rangka manusia. Jadi ini adalah sistem rangka manusia. Yang mana sistem rangka manusia terdiri daripada beberapa jenis tulang. Pertama adalah bahagian tengkorak. Okey, tengkorak. Boleh. Tulang pada bahagian kepala dipanggil sebagai tengkorak. Ini tengkorak. Okey. Kemudian kita ada bahagian tulang dada ataupun nama yang betulnya kita panggil tulang rusuk. Ini tulang rusuk. Boleh? Kemudian yang ketiga kita ada tulang belakang. Tulang belakang ni adalah tulang yang berada di belakang kita, memanjang dari bawah sampai ke atas. Okey. Kemudian kita ada tulang tangan. Ini tulang tangan. Okey. Sepanjang-panjang ni tulang tangan lah kan. Dan kita ada tulang kaki. Okey, ini tulang kaki. Jadi untuk darjah 5, untuk tahun 5, kamu akan belajar
5 jenis tulang. Pertama adalah tengkorak, kedua tulang rusuk, ketiga tulang belakang, keempat tulang tangan dan kelima tulang kaki. Apakah fungsi bagi setiap tulang ini? Fungsi tulang ini. Kita lihat dulu kepada tengkorak. Okey, fungsi utama tengkorak adalah untuk melindungi organ yang penting pada bahagian kepala, iaitu otak. Okey, kenapa? Sebab otak manusia ini adalah sifat dia lembut. Boleh? Jadi, otak memerlukan tengkorak supaya otak terlindung daripada kecederaan. Sebab tu kalau kita ketuk kepala tu keras kan? Sebabnya dalam kepala kita ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak tu yang keras tu. Dalam tengkorak ada otak. Jadi otak ni sangat penting. Jadi tengkorak melindungi otak kita daripada kecederaan. Contohnya main bola. Main bola. Kemudian bola itu melantun ke kepala kita. Selamat tak otak kita? Selamat lah kan? Sebab ada tengkorak yang melindungi otak kita. Seterusnya, fungsi tulang belakang pula. Okey, tulang belakang berfungsi untuk menyokong tubuh. Ini tulang belakang. Boleh nampak? Tulang belakang ini untuk menyokong tubuh kita supaya kita dapat berdiri tegak dan melakukan pergerakan. Boleh? Tulang belakang berfungsi untuk menyokong tubuh. Ini contoh pergerakan lah. Okay, yang melibatkan tulang belakang. Seterusnya, kita ada tulang rusuk. Fungsi tulang rusuk melindungi organ dalaman seperti peparu dan jantung. Okey, tulang rusuk adalah tulang bahagian dada kita. Yang kita sebut dada-dada tu kan. Ada tulang. Nama dia tulang rusuk. Fungsi dia melindungi organ seperti peparu, hati, jantung. Ini jantung, kalau nampak ni jantung. Kemudian perut dan sebagainya. Boleh? Kemudian fungsi tulang kaki dan tulang tangan pula adalah sebagai sokongan dan membolehkan kita melakukan pergerakan. Ini tulang tangan dan tulang kaki untuk menyokong kita. Boleh? Menyokong tubuh dan membolehkan badan kita digerakkan. Okey, ini fungsi tulang tangan dan tulang kaki. Okey, muka surat seterusnya. Sendi. Apa itu sendi? Tadi kamu dah belajar ada banyak tulang pada sistem rangka manusia. Betul tak? Tapi tulang itu, setiap satu tulang itu keras. Betul? Yang membenarkan kita bergerak adalah sendi. Apa itu sendi? Okay, Ravi memerhatikan model rangka manusia. Ravi tanya, cikgu, bagaimanakah tulang-tulang dalam rangka manusia bersambung? Okay, jadi tulang-tulang dalam rangka manusia ini bersambung melalui sendi. Okay, sendi ini fungsi dia adalah menyambungkan dua atau lebih tulang. Okey, sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Mari kita perhatikan kedudukan sendi yang terdapat pada rajah rangka manusia di bawah. Okey, ini adalah kedudukan sendi. Jadi, nak tahu sendi ni kat mana? Sendi ni adalah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Contohnya, kita ada sendi bahu. Sendi bahu. Kan? Kita ada sendi bahu. Kemudian ada sendi pada bahagian leher. Kita boleh gerakkan leher kita. Kita ada sendi bahu. Kita boleh gerakkan bahu. Betul? Kemudian kita ada sendi di bahagian siku. Ini siku. Betul tak?
Macam mana nak nampak ni? Okey, ini siku. Ni tulang pertama, tulang kedua. Ada sendi yang membolehkan kita menggerakkan tulang-tulang kita. Boleh. Kemudian ada sendi pada bahagian jari. Okey, sendi pada bahagian jari. Kan? Kerana pada bahagian jari terdapat banyak tulang-tulang dan untuk membolehkan jari bergerak, perlu ada sendi di setiap pertemuan dua tulang. Boleh? Okey. Kemudian kita ada sendi pada bahagian lutut dan ada juga sendi pada bahagian tapak kaki. Okey, seterusnya. Fungsi sendi. Apa fungsi dia? Inilah tadi kan yang cikgu beritahu tadi. Tadi kita dah kenal pasti kedudukan sendi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh? Sendi pada bahagian leher, sendi pada bahagian bahu, sendi pada bahagian siku, sendi pada bahagian jari, sendi pada bahagian tulang belakang. Tulang belakang kita boleh bergerak kan? Kita boleh bongkokkan badan kita, tulang belakang. Ada sendi pada bahagian peha, di antara tulang peha dengan tulang pinggul. Kemudian sendi pada bahagian lutut dan sendi pada bahagian tapak kaki. Itu kedudukan sendi. Fungsi sendi adalah untuk membolehkan pergerakan badan kita. Jadi sendi yang terdapat pada tubuh manusia mempunyai fungsi tertentu. Kita lihat situasi ini. Ravi. Ravi ni tangan dia dah patah. Jadi tangan dia telah dibalut dengan kain anduh. Boleh. Jadi kita lihat di sini, kita dapati bahawa Ravi tidak dapat membengkokkan tangan dia. Kenapa? Kenapa Ravi tidak dapat membengkokkan tangan dia? Kerana tulang-tulang Ravi terhalang daripada bergerak kerana telah dibalut dengan kain anduh. Boleh? Itu sebab dia. Jadi, kalau nak kata bila manusia tak ada sendi, jadi macam robot, kan? Kita gerak macam robot, keras. Kaku saja, kan? Betul tak? Kaku. Jadi dengan ada sendi, kita dapat melakukan pelbagai pergerakan bersesuaian dengan aktiviti kita. Contoh kita lihat pada 3 gambar orang di bawah ini. Perhatikan atlet, penari dan pemain papan luncur di bawah. Bagaimanakah mereka dapat menggerakkan anggota tubuh mereka dengan mudah untuk membuat pergerakan tertentu? Sudah tentu adalah dengan adanya sendi. Boleh? Jadi setiap sendi itu berfungsi untuk membolehkan manusia melakukan pergerakan dan keboleh lenturan tubuh kita. Kalau kita tengok orang menari, lembut sahaja pergerakan dia kan? Betul tak? Itu kelenturan tubuh. Kalau nak tengok kelenturan tubuh yang lebih lagi, pada gimnastik. Boleh? Itu semua melibatkan pergerakan sendi. Yang mana sendi ini adalah tempat pertemuan di antara 2 atau lebih tulang. Boleh? Seterusnya. Jadi pergerakan tulang pada sendi membolehkan tubuh bergerak. Tubuh kita boleh bergerak kerana adanya sendi. Sendi yang berbeza membantu pergerakan tubuh. Sendi yang berbeza membantu pergerakan tulang dengan cara yang berbeza. Contoh sendi pada leher. Sendi pada leher, sendi pada tulang leher membolehkan pergerakan kepala secara pusingan atau putaran. Kan? Kita boleh toleh ke kanan, kita boleh toleh ke kiri disebabkan adanya sendi pada tulang leher. Kalau tak ada sendi pada tulang leher, apa akan berlaku? Kalau nak gerakkan kepala, nak toleh ke kanan, macam mana? Gerakkan dengan bahu-bahu sekali kan?
Sebab itu kita ada sendi pada tulang leher. Kemudian sendi pada tulang bahu, tulang tangan dan tulang belakang pula membolehkan pergerakan pada bahagian atas tubuh. Contohnya sendi pada bahagian bahu. Ni sendi pada bahagian bahu membolehkan kita mengangkat tangan kita. Betul tak? Kan? Kita boleh angkat tangan kita, sendi pada bahu. Dan sendi pada tulang tangan membolehkan kita bengkokkan tangan kita. Bengkokkan tangan. Kita boleh bengkokkan lengan kita kan, bengkokkan. Ikut pergerakan. Kita boleh pusing juga. Pusing tangan kita, kita boleh bengkokkan. Memudahkan pergerakan kita. Kemudian ada sendi juga pada tulang belakang membolehkan kita pusingkan badan kita tanpa kita gerakkan kaki kita. Betul tak? Kita boleh pusingkan badan kita. Kita pusingkan. Okey. Betul tak? Kita pusingkan badan kita. Itu adalah melibatkan sendi pada tulang belakang. Kemudian sendi pada tulang bahu membolehkan pergerakan tangan ke belakang, ke hadapan, ke tepi dan membuat putaran. Boleh? Okey, sendi pada lutut. Sendi pada tulang lutut dan tulang pinggul membolehkan kaki dibengkokkan dan diluruskan. Contoh di dalam gambar ni lah. Pada bahagian tulang lutut dan tulang pinggul, di sini sendi dia. Okey, sendi tulang pinggul, sendi tulang lutut. Kan? Supaya kita dapat melakukan pergerakan pada bahagian kaki. Seterusnya, kita lihat kepada tapak tangan kita. Kenapa pada tapak tangan kita ada banyak tulang? Kalau kamu boleh kira, ada berapa sendi pada tulang tapak tangan kita? Boleh kira tak? Cikgu kira yang cikgu punya. Kita ada satu, dua, semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, 14. 14 kan? Pada jari saja dah ada 14 sendi. Pada bahagian tapak tangan pun ada juga sendi. Betul tak? Cuma kita tak nampak. Ada banyak lagi sendi. Okey. Kenapa terlalu banyak sendi pada bahagian tapak tangan? Untuk apa? Untuk kita lebih fleksibel bila kita gunakan tangan kita kan. Kita boleh pegang, kita boleh angkat, kita boleh kaut semualah dengan tapak tangan kita sahaja. Okey, kepentingan sistem rangka manusia. Apakah kepentingan sistem rangka manusia? Situasi 1. Bangun semua, selamat pagi cikgu. Okey, mereka melibatkan pergerakan kan. Daripada keadaan duduk, murid itu bangun, berdiri. Kan? Apakah yang akan terjadi pada tubuh kita jika tiada sistem rangka? Apa akan jadi? Kalau manusia tak ada sistem rangka, jadi sotong. Tahu sotong? Sotong pergerakan dia macam lembut sangat kan? Betul tak? Ataupun macam cacing tadi. Kalau tak ada sistem rangka, kita tengok contoh dia. Kita lihat situasi 2. Sekiranya manusia tidak ada sistem rangka, ini yang akan berlaku. Nampak tak? Tak ada tulang. Tubuh ada, tapi tak ada tulang. Bila manusia tidak ada sistem rangka, manusia tidak mempunyai bentuk tubuh. Kan? Ini adalah gambaran Ravi lah. Kalau manusia tak ada tulang. Kat mana tulang dia pergi ni? Dah keluar ni.
Situasi yang ketiga, jika tak ada sistem rangka, apa akan terjadi kepada otak budak ni? Katakan dekat kepala tu tak ada tengkorak. Dia main bola, bola tu hentak kepala dia. Apa akan berlaku kepada otak? Ya, otak akan mengalami kecederaan disebabkan tiada tengkorak untuk melindungi otak. Boleh? Kemudian seterusnya, sekiranya manusia tidak mempunyai sistem rangka, apa akan berlaku kepada organ dalaman lelaki ini? Bila dia jatuh, kan? Bila jatuh, kamu rasa dia jatuh ni meniarap kan? Meniarap mestilah jatuh dada dulu. Okey. Jadi pada bahagian dada, tulang apa yang terdapat pada bahagian dada? Tulang rusuk. Jadi fungsi tulang rusuk adalah melindungi, pergi pada tulang rusuk balik. Jadi fungsi tulang rusuk adalah melindungi organ penting pada bahagian tubuh kita. Seperti peparu, jantung, hati, perut. Ini adalah organ yang dilindungi oleh tulang rusuk. Sekiranya manusia tidak mempunyai sistem rangka, dalam gambar ni tak ada tulang rusuk, apa akan berlaku kepada organ dalaman lelaki ini? Mestilah organ dalaman lelaki ini akan mengalami kecederaan yang serius. Kan? Boleh? Itu pentingnya sistem rangka supaya manusia mempunyai bentuk, badan dan juga manusia boleh mengelakkan daripada berlaku kecederaan kepada organ dalaman manusia. Okay, kita pergi pula kepada model rangka manusia. Ini aktiviti yang mana murid boleh cuba buat. Kalau yang boleh buat, boleh buat. Kan? Senang sahaja. Aktiviti RIA. Tajuk dia model rangka manusia. Alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, komputer. Capaian internet. Seterusnya, pencetak. Gunting, plastisin, kad manila, pita pelekat dan nota berpelekat. Cara untuk melakukan aktiviti ini, langkah yang pertama, cari gambar sistem rangka manusia melalui internet. Yang ini, gambar ni awak boleh dapatkan dengan cara scan QR code pada bahagian ini. Boleh scan QR code ni, kamu akan dapatlah gambar sistem rangka manusia. Okey. Kemudian bila dah cetak gambar sistem rangka manusia, guntingkan gambar bahagian rangka manusia tersebut. Seterusnya, murid dikehendaki menyambungkan setiap tulang dengan menggunakan plastisin yang mewakili sendi. Maknanya kamu kenal pasti tulang tangan dan sambungkan setiap tulang itu dengan plastisin. Plastisin ini adalah mewakili sendi. Boleh? Setelah itu, lekatkan gambar rangka utama manusia di atas kad manila. Kemudian labelkan fungsi setiap rangka utama dengan menggunakan nota berpelekat. Kalau tak ada nota berpelekat, guna je kertas. Kertas tu gunting kecil-kecil, tuliskan sikit, lepas tu tampalkan pada gambar rangka utama manusia. Tuliskan fungsi setiap rangka tu. Boleh? Setiap rangka utama tu, apa dia? Yang tadilah. Ini. Tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, tulang tangan, tulang kaki. Okey. Kemudian, bila dah siap, adik-adik bolehlah bentangkan hasil kerja. Boleh. Macam dalam keadaan kita sekarang, adik-adik boleh tangkap gambar dan hantarkan dalam grup Telegram kita. Cikgu nak tengok. Boleh?
Okey. Kemudian apabila dah buat, jadi aktiviti ni boleh buat dalam buku tulis sains. Okey. Okey. Bila dah siap semua aktiviti ni, dalam buku tulis sains, salin soalan ini. Ni soalan ada tanda soal ni, mana soalan. Ada dua soalan, A dan B. Jawab kedua-dua soalan. Soalan pertama, dia minta kamu jelaskan fungsi semua rangka utama manusia. Fungsi semua rangka utama manusia, apa dia? Tengkorak. Apa fungsi tengkorak? Untuk melindungi otak daripada kecederaan. Kan? Kemudian, tulang rusuk. Apa fungsi tulang rusuk? Fungsi tulang rusuk adalah melindungi organ dalaman badan kita seperti paru, hati, jantung dan juga perut. Boleh? Itu contohlah, contoh jawapan. Kalau kamu ada jawapan sendiri, boleh tulis jawapan sendiri. Okey, soalan B. Nyatakan fungsi sendi dalam sistem rangka manusia. Yang kita dah belajar tadi. Adik-adik boleh lihat semula pembelajaran kita. Boleh ulang balik tengok video ni. Kemudian kan, cari fungsi sendi dalam sistem rangka manusia. Apa fungsi sendi? Pertama, untuk membolehkan pergerakan. Ada lagi fungsi sendi yang lain? Ada. Cikgu nak adik-adik cari dan jawablah kan dalam buku tulis. Jadi, cikgu rasa itu sahaja pembelajaran kita bagi tajuk manusia untuk minggu ini. Okey, jadi sekian sahaja daripada cikgu. Cikgu harap murid-murid dapat memahami tajuk sistem rangka manusia dengan baik. Selamat belajar kepada semua adik-adik. Okey. Sebelum itu, sebelum kita habiskan sesi kita pada hari ini, cikgu nak minta adik-adik untuk subscribe channel YouTube ini supaya adik-adik tidak akan terlepas dengan lebih banyak lagi video pembelajaran sains yang baru di masa akan datang. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.